untuk uang. Oh, sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nashur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, baik kita tengok tajuk wang. Okey, terbaiklah kalau semalam masuk tajuk wang. Kita cikgu baru nak masuk tajuk wang. Jom kita tengok dulu. Buku teks kita cerita apa pasal tajuk wang ni, okey? Dulu dah simpan 200. Wah, semakin banyak wang saya. Ibu masukkan lagi 250. Pernah ikut tak? Sebelum PKP datang lagi ni. Pernah tak ikut ibu masukkan duit kat bank ataupun tengok ibu masukkan duit kat bank? Ataupun pernah tengok orang Nah, lain dekat bank? Kan? Jadi, ibu ayah kita mestilah ada buat tabung untuk kita, untuk kita belajar, simpan untuk kita belajar nanti lepas habis PM, masukkan duit. Itulah ke antara kegunaan wang dalam kehidupan seharian. Kena simpan duit. Okey, tengok bawah pula tu. Nenek saya hendak simpan RM150. Ini pula saya hendak derma kepada orang miskin. Jadi duit budak kecil tu ada berapa sebenarnya? 150. RM150. Okey. Okey, kita tengok pak cik ni. Saya ingin melabur RM5,000 untuk pendidikan anak saya. Okey, apa ni pegawai baju merah tu cakap boleh encik, simpanlah di SSPNI. Kita ada tabung pendidikan tahu tak? Kita ada tabung SSPNI Plus dengan SSPNI, tabung simpanan PTPN yang biasa. Kalau yang lagi satu I Plus tu ah, ada takaful, itu lain pula. Okey, baguslah simpan duit untuk pendidikan. Simpan duit tapi ada saham dia, ada pelaburan dia. Okey. Sekarang dah bagus macam-macam. Okey. Baik, jadi itu antara kegunaan wang dalam kehidupan seharian kita lah. Okey, wang boleh menjadi banyak bila kita tambah, wang boleh menjadi makin sedikit bila kita guna. Okey. Wang boleh jadi makin banyak bila kita melabur saham, melabur dalam pendidikan. Pihak bank yang akan uruskan duit kita tadi tu. Okey, baik. Okey, kita masuk tajuk tambah wang. Okey. Kemahiran pertama dalam tajuk tambah wang, dalam wang ialah tambah wang. Okey. Bagaimana nak tambah wang? Okey, bagaimana nak tambah wang? Jom kita tengok sama-sama. Okey, ni ada contoh dia. Cikgu tunjukkan contoh dia dulu. Okey, dan cikgu akan terangkan pada murid-murid apa antara kemahiran yang kena kena buat, kena jaga. Cikgu pelik, kadang-kadang dia jadi hitam, kadang-kadang dia jadi putih. Dulu tak ada macam ni. Cikgu try lagi sekali. Dia jadi hitam juga. Okey, sekejap juga. Besar sikit. Okey, baik. Okey, tambah wang. Okey, kira jumlah harga basikal dan topi keledar dia. Okey, basikal tu harga berapa? Ah, nampak tak ni? 100, 200, 300. 50 tambah 10, RM60 ni. Nampak tak kat skrin awak? Okey. Nampak. Okey, lepas tu ada RM1. Cikgu warna merah tu. Jadi RM61. Campur 300, RM361. Okey. RM 361. Okey, kita tambahkan dengan topi keledar. Harga dia RM125. Cuba kita cek sama-sama. 100. Okey, ada duit 100 tambah dengan RM20 tambah dengan RM5. Jadi sama dengan berapa? RM 125. Okey, jadi bila kita nak tambah wang, kita akan tambah dalam bentuk lazim. Okey. Okey. Uh, nak tambah wang mesti ada unit. Okey. Okey. Okey, 361 tambah dengan RM 125.
Cikgu, apa yang cikgu kata yang kena tahu dalam tambah wang ni? Ha? Ada benda yang kita kena tahu. Nanti cikgu terangkan. Okey. Oh, sorry. Okey, baik kita tengok sama-sama apa yang cikgu nak terangkan. Murid-murid, bila kita tambah wang dalam bentuk lazim macam tambah nombor biasa susun, okey, sah dengan sah, puluh dengan puluh, ringgit di apa ni ratus dengan ratus, tapi dalam wang kita tak panggil sah. Okey. Nilai tempat yang pertama dalam wang ialah dekat sini Okey, dekat sini Ni yang mula-mula ni kita panggil sebagai ringgit. Okey, ringgit. Yang pertama ni. Yang kedua ni, yang nombor 6 ni pula kita panggil sebagai puluh ringgit. Puluh ringgit. Dan yang ketiga ni kita panggil sebagai ratus ringgit. Nilai tempat dia tak sama macam sah puluh ratus tu. Itu nombor biasa. Tapi kalau dalam tajuk wang, nilai tempat yang paling belakang, kalau dia tak ada sen, nilai tempat yang paling belakang ialah nilai tempat ringgit. Ke depan dia puluh ringgit dan seterusnya ratus ringgit. Kalau nombor biasa sah, puluh, ratus, ribu, betul tak? Betul tak? Betul. Tapi kalau dalam tajuk ringgit, kita kena tahu nilai tempat dia bermula dengan ringgit. Tapi kalau dia ada sen, cikgu akan terangkan nanti. Okey, itu satu. Kita susun ringgit dengan ringgit, puluh ringgit dengan puluh ringgit, ratus ringgit dengan ratus ringgit. Kemudian dia ada unit, nilai mata wang. Apa mata wang Malaysia? RM. RM tu apa? Ringgit Malaysia. Okey. Jadi kita kena tulis dengan unit dia, wajib. Bila kita kira wang, wajib ada unit. Dan, ni kena tahu. RM mesti ditulis dengan huruf besar. R huruf besar, M huruf besar. M-nya mesti tajam dekat atas. Yang ni boleh. Kalau R besar, M besar tapi M-nya macam ini. Ini tak boleh. M-nya mesti tajam ni. Dekat atas dia mesti tajam. Jelas? Jelas. Cikgu, kenapa M dia kena tajam? Itulah unit wang yang sebenar. Dia tak boleh M macam ini. M bulat macam MACD ke M apa ke, tak boleh. Okey, walaupun besar cikgu ni besar tapi tak boleh. M dia mesti tajam. Okey, itulah unit wang yang betul. Kita kena tulis dengan yang betul. Okey, baik. So sekarang kita tambah jom. 1 tambah 5 6, 2 tambah 2 8, 3 tambah 1 4. So RM. So jawapannya RM486 lah. Jumlah harga basikal dengan topik keledar. Kita kena tambahkan. Sebab kita nak beli kedua-duanya, kita kena bayar kedua-duanya. Jadi jumlah harganya ialah RM486. Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Dapat apa yang cikgu terangkan Okey, baik. Kita tengok yang kedua pula. Okey. Contoh yang kedua pula. Okey. Berapakah jumlah harga bagi ketiga-tiga barang itu? Apa ketiga-tiga barang itu? Jom kita tengok satu-satu. Dia beli basikal. Okey, dia beli basikal. Dia beli topi keledar, dia beli jersey. Okey, berapa harga satu unit bagi terbasikal? RM361. Dia beli berapa unit? Berapa barang? Satu barang. Maka dia kena bayar RM361 lah. Topi keledar dia beli satu unit. Harga satu unit RM125. Maka dia kena bayar jumlahnya RM125 lah. Dia beli jersey satu. Okey. Jersey dia beli satu unit. Harga sehelai satu unit RM79. Maka dia kena bayar RM79. Jadi sekarang dia nak cari berapa jumlah harga untuk tiga-tiga barang itu. Dia nak bayar, dia nak beli semua tiga-tiga ni. Okey, jom kita tambahkan. Macam mana kita nak tambah kalau ada tiga nombor, cikgu? Kita kena tambah berturut-turut. Macam mana tambah berturut-turut tu, cikgu? Okey, jom cikgu tunjukkan. Okey. Ingat RM, M mesti R dengan M huruf besar, M mesti tajam. Okey, kita tambahkan yang dua depan dulu. Okey. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2, 8. 3 tambah 1, 4. So, RM. Bila kita dah dapat ni, kita tambahkan berturut-turut. Tambahkan lagi sebelah. Jangan tambah sekaligus. Kita tambah berturut-turut ni, kita tambah satu persatu. 486, kita tambahkan dengan RM. 79. Yang kat sini, 79 ni kena hati-hati. Cikgu cakap apa tadi? Bila nak tambah wang,
mesti ikut nilai tempat juga. Ringgit dengan ringgit, puluh ringgit dengan puluh ringgit, ratus ringgit dengan ratus ringgit. Okey, sama juga macam tambah nombor biasa. Cuma tambah nombor biasa dia mulakan dengan sah, puluh dengan puluh. Sebab dia tak ada unit RM. Kalau dia ada RM tu maksudnya wang, nilai tempat dia ialah ringgit yang belakang sekali. Okey, kalau dia tak ada sen lah. Kalau dia ada sen, ada lain. Nanti cikgu terangkan. Kalau ada sen, macam mana nilai tempat dia pula? Nanti cikgu terangkan. Okey, jelas murid-murid? Jelas. Okey, 6 tambah 9. Okey, cepat. Siapa boleh jawab 6 tambah 9? 6 tambah 9. 15. Bagus, Adrian. Tahniah. Okey, kira mentalis cepat. Okey, 1 tambah 8 tambah 7. 16. 16. Okey. Okey, tambah 1 naik atas. 1 tambah 4. 5. 5. Okey, so RM. So jawapan kita tiga-tiga barang itu ialah 565 ring 65 ringgit. Jelas murid-murid? Jelas. Okey, itulah bagaimana kita nak tambah nilai wang. Kita kena ikut tempat nilai tempat. Okey, nilai mata wang RM mesti tulis dalam jalan kerja, dalam jawapan. Okey, kalau tambah 3 nombor sekaligus, kita kena tambah berturut-turut. Okey, boleh cikgu teruskan lagi? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Nampak macam mana nak tambah setakat ni? Nampak. Kalau murid-murid rajin, murid-murid nak buat kira sama dengan cikgu, setiap kali kalau kelas cikgu Suhaimi, sediakan alat tulis kertas kosong kat tepi. Jangan gunakan buku yang sekolah. Keluarkan kertas kosong sambil kira dengan cikgu Suhaimi, boleh kira kat tepi-tepi. Okey. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Ada contoh yang ketiga pula. Alamak, tak cantik pula dia. Jadi hitam pula. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi hitam juga. Okey, tak apa. Okey. Awak tengok dekat buku awak awak tengok dekat buku awak. Okey. Kita try copy yang ni pula. Hitam juga. Okey, boleh nampak tak? Boleh. Okey, baik. Okey, yang ini dia tambah RM RM2,073 5 sen tambah dengan RM948.60 tambah dengan 1000 RM RM1,329.75. Tambah nombor yang besar dah Sebab apa nombor besar? Sebab murid-murid tahun 3 mesti boleh menambah nombor hingga 10,000. Jadi nombor ni nombor besar-besar dah ni. Jadi macam mana kita nak tambah kalau nombor 3 macam gini? Kita tambah berturut-turut. Kita elakkan dari tambah sekaligus. Okey, supaya kita elak kecuaian. Baik, kita tambahkan sama-sama. Okey, ada pensel, ada kertas? Ada? Ada. Okey, kalau ada jom kita buat sama-sama. Okey. Macam biasa, mula-mula mata wang dia RM. Okey. RM2,073.5. Kita tambahkan dengan RM948. Okey, 60 sen. Okey, kita gariskan. Okey. Okey. Dah buat dah sama dengan cikgu? Dah. Okey, cuba kita cek. Kita semak sama-sama. Ringgit dengan ringgit betul. Sekarang ni kita ada titik perpuluhan sen. Belakang yang 5 dengan sifar ni adakah nilai tempat dia ringgit? Apa nilai tempat 5 dengan sifar yang belakang sekali ni? Siapa tahu? Sah. Dia tak ada sah. Ni tajuk wang. Tajuk wang dia tak panggil sah. Apa nilai tempat bagi 5 dengan sifar yang paling belakang ni? Tahu ke tak tahu? Sen. Okey murid-murid ni cikgu nak terangkan. Okey, apabila nilai wang tu dia ada contoh macam ni cikgu buat. Okey, RM
RM79.25. Okey. Kita tengok yang ni sama-sama dengan cikgu. Okey. Yang dalam warna merah ni Okey, nanti cikgu akan padam So tengok dulu yang ni RM79.25. Boleh nampak tak tu? Nampak tak? Dalam petak tu. Okey. Nampak. Baik, kita mulakan dengan yang 5. 5 ni yang belakang sekali nilai tempat dia adalah sen. 5 sen tu yang belakang ataupun 6 sen, 7 sen, 1 sen. Belakang sekali ni adalah nilai tempat sen. Yang nombor 2 ni adalah 10 sen. 10 sen, 20 sen, 30 sen, 40 sen. Titik perpuluhan ni adalah titik pemisah. Titik perpuluhan yang hitam ni adalah titik pemisah antara ringgit, nilai rumah ringgit dan ke atas dengan rumah sen. Perbezaan antara rumah ringgit dengan titik pemisah antara rumah ringgit dengan rumah sen. Kalau yang tadi kita tambah yang mula-mula tadi tak ada sen kan? Kalau tak ada sen tak apalah, tak payah buat sen. Kalau ada sen kita kena buat macam ini. Boleh? So 9 ni apa nilai tempat 9 ni? Ringgit. Ringgit. Wadah Yang selepas titik perpuluhan depan ni dalam tajuk wang dia dah mula ringgit. Seterusnya 7 ni. Maka 7 ialah 70. 70 je. Ini tajuk wang, maka 10 apa? RM10. RM10. Kena sebut betul-betul lah RM10. Kalau 10 je tu nombor biasa. Nilai tempat dalam nombor biasa dia tak ada RM, dia tak ada mata wang. Bila dia ada mata wang, kita kena sebut ringgit, RM10, RM100. Tetap juga sebut puluh, ratus tapi belakangnya kena sebut ringgit. Tapi sah ada tak sah? Ada tak kita sebut sah ringgit? Tak ada. Ada. Kita tak sebut sah ringgit. Kita sebut apa? Ringgit saja. Okey, kalau yang belakang tu 10 sen, yang belakang sekali sen. Okey, jelas murid-murid? Jelas. Okey, baik. Okey. Baik, kita tambahkan, boleh? Okey. Boleh. Okey, baik. Cikgu delete dulu. Okey. Okey, jom kita tambahkan. 5 tambah sifar. Okey, kita nak tambah mesti daripada yang belakang sekali lah. Itu sekarang ni kita ada sen, maka sen dululah. 5 tambah sifar 5. Alah, sorry pula terguna warna oranye pula. Okey, 5 tambah sifar 5, sifar tambah 6, 6. Okey, titik perpuluhan pemisah sen dengan ringgit ni, titik perpuluhan ni kita letak selajur. Kita letakkan dia selajur. Okey. 3 tambah 8. 11. 11. Okey, tambah 1 naik atas. 1 tambah 7. 8. 8 tambah 4. 12. 12. Okey, tambah 1 naik atas. 1 tambah sifar. 9. 1. 1 tambah 9. 10. 10. Okey, tambah 1 naik atas. 1 tambah 2. 3. 3. Maka kita letakkan nilai wang dia. Nilai mata wang dia RM. So, kita tambahkan berturut seterusnya. RM RM3,021.65 tambahkan dengan RM RM1,329.75. Okey, kita tambahkan. 5 tambah 5. 10. 10. Tambah 1 naik atas. 1 tambah 6. 7. 7 tambah 7. 14. 14. Okey, titik perpuluhan mesti selajur. Tambah 1 naik atas. 1 tambah 1. 10. 2. 2 tambah 9. 11. 11. 1 tambah 2. 3. 3 tambah 2. 5. 5. Okey. Sifar tambah 3. 3. 3 tambah 1. 4. 4. Okey, kita dah tambahkan. So, nampak tak macam mana tambah kalau ada sen dengan 10 sen? Boleh? Boleh. Okey. Itu dia. Okey. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Baik. Boleh.
Okey. Baik, contoh yang terakhir iaitu mencari anu dalam nilai wang. Okey, baik. Okey, RM RM3,480 tambah dengan anu satu nilai yang kita tak tahu sama dengan RM7,500. Okey, Cikgu Suhaimi dah pernah ajar dah sebelum ni betul. Kalau mencari anu dalam tambah, operasi apa kita kena buat? Hmm. Mencari anu dalam operasi tambah. Ni anu kan, kotak anu kan. Anu dalam operasi tambah ni. Tolak. Operasi apa kena buat? Ya, okey. Tolong ingat murid-murid bila mencari anu dalam operasi tambah, operasi tolak saja kita lakukan. Yang mana tolak mana? Hasil jawapan yang di belakang, okey, kita tolakkan dengan yang kawan dia yang berada di depan. Okey, tolakkan dengan RM3,480. Itu dia. Okey, boleh? Ah, Boleh. Cikgu, kalau anu dia macam gini, macam mana cikgu? Cikgu tunjukkan. Kalau katalah, oh sorry. Eh, okey, katalah macam gini. Okey. Kotak anu di depan. Okey, kemudian okey, tambah RM RM3,029 sama dengan RM 8,909. Ni macam mana nak cari anu dalam tolak ni? Anu dalam tambah ni. Ini pun anu kan? Anu dalam tambah. Ah, tapi kotak anunya berada di depan. Tak kisah. Kotak anu berada di tengah ke, di depan ke, kalau dia anu dalam operasi tambah. Anu mencari nilai anu dalam operasi tambah. Ingat murid-murid anu dalam operasi tambah. Kita nak cari anu nilai anu tu hanya satu operasi saja iaitu tolak. Kalau yang contoh yang kedua ni macam mana nak cari dia? Kita tolakkanlah RM 8,909 tolakkan dengan RM3,029. Kita tolakkan. Bila kita tolak dalam bentuk lazim dapatlah jawapan dia. So boleh? Boleh? Boleh. Jelas Okey, jom kita cari yang ni. Kita selesaikan yang ni. So kita tolakkan dia RM7,500 tolak dengan RM3,480. Kita tolaklah. Okey, sifar tolak sifar. Sifar. Sifar tolak 8. Sifar tolak 8. Tak boleh. Tak boleh pinjam dengan 5. 5 tinggal 4. 4. Sifar dapat 10. 10 tolak 8. 10 tolak 8. 2. 2. Okey, 4 tolak 4. Sifar. Sifar. 7 tolak 3. 4. 4. Jadi jawapan kita RM4,000. RM4,020. Maka nilai anu ni ialah apa? 4,000. Nilai anu kita ialah RM4,000. RM20. Ya, nilai anu kita ialah RM RM4,020. Itulah jawapan anu dia. Ingat anu dalam operasi tambah satu saja operasi yang kita nak kena buat iaitu tolak. Nak cari jawapan anu tu kita kena tolak. Yang mana tolak mana? Hasil jawapan yang belakang tolak dengan kawan yang ada kat depan. Mesti tolak, mesti ingat syarat tolak. Nombor besar tolak nombor kecil. Boleh semua? Jelas? Jelas. Boleh? Okey. Baik, kalau jelas. Okey. Sila buka buku aktiviti. Okey, kita tengok buku aktiviti kita. Okey. Buku surat berapa buku aktiviti kita? Tajuk wang. Okey, muka surat 77 dengan 78. Jadi, murid sekolah Cikgu Suhaimi yang tengok video ni SK Belemang. Bila tengok video ni nanti, ni wajib untuk SK Belemang membuat muka surat 77 dan 78. Dua-dua muka surat ini melibatkan tambah wang. Okey, dua-dua muka surat ini melibatkan tambah wang. Okey. Baik, boleh? Baik, boleh murid-murid?
Okey, baik. Tapi ada satu cikgu nak tunjuk kepada murid-murid. Okey. Ada satu kemahiran tajuk tambah wang ni cikgu nak tunjuk pada murid-murid. Okey. Ni untuk murid sekolah cikgu dan murid-murid yang join kelas ni lah pagi ni. Cuti-cuti ni kita buat kelas santai. Okey, baik. Perhatikan betul-betul. Cikgu nak tunjuk ni tadi awal tadi dah terlupa pula cikgu dah. Okey, baik, tak apa cikgu tunjukkan. Contohlah kata murid-murid tambah tiga benda. Nak beli tiga barang. Barangnya harganya macam ni. Okey, RM RM928 tambah dengan RM25.50 tambah dengan RM157. Okey, kejap. Tercantum pula. Okey, RM157.35. Okey, murid-murid perhatikan ni. Murid-murid yang tengok rakaman ni ke, yang ada live dengan cikgu ni ke, okey, di mana juga anda berada, bila tengok contoh cikgu buat ni. Apa yang kita perasan dekat sini, Adrian, Wardah? Apa yang berbeza? Apa yang awak nampak? Ada sen dengan tak ada sen. Ada sen dengan tak ada sen. Bagus, Adrian. Nombor yang depan ni tak ada sen lah, cikgu. Macam mana saya nak buat? Okey, yang belakang ni ada sen. Yang ni pun ada sen. Baik. Jadi macam mana kita nak buat? Bila kita nak tambah nombor, tiba-tiba kawan dia tak ada sen. Maka kita yang kena buat dia. Siapa yang kena buat? Saya yang kena buat. Sebut. Saya yang kena buat. Jadi saya buat balik RM928 titik perpuluhan sifar-sifar. Dia tak ada sen kan? Dia tak ada nilai sen kan? Jadi kita buatkan titik perpuluhan sifar-sifar sen. Lepas tu kita tambah balik lah. RM25.50 tambah RM157.35. Okey. Bila kita dah buat macam gini, kita dah adakan titik perpuluhan sen yang kawan yang tak ada tadi, kita tambahkanlah berturut-turut. Okey, jom kita tambah sama-sama. Okay. RM25.50. Betul tak kedudukan nilai tempat cikgu? Pastikan nilai tempat kita betul lah. Sen dengan sen, puluh sen. Okey, sifar tambah sifar. Sifar tambah 5. Tak boleh. Tak boleh. Asal tak boleh pula? Sifar tambah 5 bukan tolak. 5. Okey, titik perpuluhan mesti Selari. selajur. Selari lain Okey, nanti selari nanti awak belajar dekat tahun 4 tahun 5. Macam mana tu selari? Titik perpuluhan ni selajur. 8 tambah 5. 13. 13. Okey, tambah 1 naik atas. 1 tambah 2. 5. 3 tambah 2. 5. 9. Tak ada tambah apa-apa tak? Tak ada. Ada. Jadi RM. So bila dah dapat ni kita tambahkan dia berturut-turut, naikkan di sebelah. RM953.50 tambah RM dengan RM157.35. Sen. Okey, jadi kita tambahkan. Okey, kedudukan nilai tempat dah betul. Sen dengan sen, puluh sen dengan puluh sen, titik perpuluhan mesti selajur. Ringgit dengan ringgit, puluh ringgit dengan puluh ringgit, ratus ringgit dengan ratus ringgit. Pastikan kedudukan nilai tempat dah betul. Sifar tambah 5. 5. 5 tambah 3. 8. 8. Titik perpuluhan mesti selajur. 3 tambah 7. 10. Tambah 1 naik atas. Okey. 1 tambah 5. 6. 6 tambah 5. 11. 11. Okey. 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 Alamak, kita guna warna merah pula. Sekejap. 11. Okey. Tambah 1 naik atas. Okey. 1 tambah 9. 10. 10 tambah 1. 11. 11. Maka dapatlah nilai wang kita bila kita tambahkan. Okey. RM1,110.85. Jadi murid-murid kena ingat kalau nombor tu tak ada titik perpuluhan sen, kawan-kawan dia ada, bila kita nak tambah, siapa yang kena buat? Saya yang kena buatkan, orang yang tak ada tu. Okey, jelas murid-murid? Jelas. Kalau jelas, boleh buka buku aktiviti khususnya murid sekolah cikgu. Kalau tengok video ni nanti Fairuz, Najwa, Dennis, sila buat muka surat 77 dan 78. Okey, jadi murid sekolah lain kalau nak cuba, Dah buat. kalau yang dah buat dah, tahniah lah. Yang
Oh, terbaik. Kalau dah buat, tahniah. Okey. Baik, itu saja. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Ada tak dapat ilmu baru selain yang awak dah belajar? Ada tak daripada Cikgu Semi yang awak dapat? Ada. Ada. Okey, alhamdulillah. Sebab tu walaupun kita dah belajar, kita dengar daripada cikgu lain, bagus. Kenapa? Kita dapat lagi ilmu. Mungkin ada cikgu kita tak sampaikan lagi. Tiba-tiba dengan cikgu lain ada lagi pula sampai dapat lagi ilmu baru, tambah lagi. Padahal tajuk sama. Tambah wang, tapi bila dengar dengan oh, baru tahu. Ada lagi ilmu. Sebab tu ilmu ni luas. Okey, ilmu ni besar. Ilmu ni milik Allah. Luas sangat. Lagi kita belajar, lagi kita cari ilmu, lagi banyak lagi Allah nak bagi kita. Padahal kita dah belajar, lah tambah wang saya dah tahu. Tapi bila dengar Cikgu Sami, oh baru tahu yang ni pula. Baru tahu yang ni pula. Itulah Allah kata, siapa yang berusaha, siapa yang rajin, Allah bagi lagi lebih. So saat pagi ni tu cikgu tanya, ada tak benda baru yang awak dapat daripada Cikgu Semi? Ada cikgu. Itu Allah bagi tu. Sebab apa Allah bagi? Sebab awak bangun pagi-pagi tunggu kelas Cikgu Semi, nak belajar. Jadi Allah kata, wah, yang ni budak ni tak tahu lagi ni. Hari ni dia tahu dalam kelas Cikgu Semi. Macam gitulah. Okey, boleh? Ada apa-apa Boleh. nak tanya? Tak ada Boleh. Okey, sebelum kelas kita tamat, cikgu nak bacalah. Hari ni hari apa hari ni? 31 Ogos kan? Tapi Merdeka kan? Betul tak? Hari Merdeka. betul. Okey, cikgu bacakan sajak untuk anak-anak murid cikgu. Okey, yang tengok video ni secara rakaman di YouTube ataupun yang live ni cikgu bacakan. Okey, jom kita sama-sama hayati. Okey, sajak yang ditulis oleh Dr. Zamri Abdul Kadir pada 30 Ogos 2014. Okey, tajuknya Negaraku Merdeka. Negaraku tetap merdeka. Walau dalam genggam bara, walau dalam tangis duka, walau dalam cemas bencana, negaraku tetap merdeka. Walau ada yang cuba menderhaka, walau ada yang cuba mengkhianati negara, walau ada sekongkol musuh nurjana, negaraku tetap merdeka. Walau bila zamannya, walau bagaimana pemimpinnya, walau di mana duduk rakyatnya, negaraku tetap merdeka. Kerana ada anak Malaysia berbangga dengan negaranya, berjuang hingga ke akhir nafasnya. Salam kemerdekaan. Okey, jadi sambil kita belajar, hari ni cikgu bacakan sajak juga untuk awak. Okey, tajuknya Negaraku Merdeka. Okey, yang ditulis oleh Dr. Zamri Abdul Kadir. Okey, itu saja. Semoga bacaan sajak tadi tu memberi kita semangat sambut Hari Merdeka. Dah pasang bendera belum hari dekat rumah? Belum. Weh, kena pasang lah bendera. Cikgu Sami dah pasang 3 bendera dekat depan rumah. Hari ni nak pasang dekat bonet kereta pula. Petang ni nak ambil gambar. Okey, bye-bye semua. Kita jumpa lagi. Terima kasih, cikgu. Okey, Terima sama-sama. kasih. Bye. Cikgu, Okey. terima kasih. Selamat Hari Merdeka. Bye. Okey. Assalamualaikum, cikgu. Terima Salam, kasih. salam ibu ayah.